Apakah artinya ketika kita membaca kitab suci, dikelilingi oleh rama-rama yang cantik-cantik dan indah? Assalamualaikum. Salam kemakmuran untuk anda semua. Pagi ini nampaknya cuaca indah sekali. Matahari baru terbit. Baru pukul 7 pagi sekarang. Anda semua sudah sarapan pagi ke belum? Yang ada masih duduk di sejadah, berzikir, nak tunggu masuk waktu duha ya. Alhamdulillah. Apa khabar anda semua? Hari ini Bonda nak berkongsi satu cerita untuk kita renungkan bersama ya. Semoga kisah ini menjadi buat pengajaran untuk kita semua ya. Tiada manusia yang sempurna hidup di muka bumi ini. Tiada manusia yang sempurna. Termasuklah Bonda juga. Kisah ini berlaku pada seorang insan yang bernama Ramli. Begini keadaan Ramli ya. Menghabiskan waktu duduk termenung mengenangkan nasib yang menimpa pada warungnya. Setiap hari sepi je, tiada pelanggan ya. Orang ramai hanyalah lalu lalang saja tapi tidak pernah singgah. Kalau ada pun 1-2 orang saja. Sejak Ramli ditinggalkan isterinya, hidupnya terumbang-ambing. Mereka makan minumnya tidak terurus langsung. Warungnya terabai, 1 hari buka, 3 hari tutup. Isteri Ramli lari dari rumah kerana tidak tahan dengan sikap Ramli yang tidak boleh dikritik langsung. Bila isterinya menegurnya untuk kemajuan warungnya, Ramli menentangnya sehabis-habisan. Setiap hari ada saja pertengkaran Ramli. Sekarang ni Ramli kebingungan. Jiwanya resah, gelisah. Apa yang dia buat semuanya tak kena. Tahukah anda apakah sebabnya mereka sering bertengkar? Isteri Ramli sering mengkritik yang mana Ramli sering membeli barang dapur seperti sayur-sayuran, ikan-ikan, sotong, udang. Semuanya sudah tak segar lagi. Harga makanan mahal, harga makan jualannya pula mahal, kononnya nak untung lebih ya. Lucu ya Ramli ni. Manakala warung-warung lain harga makanan berpatutan. Sayur-sayuran, ikan, daging masih segar. Jadi isterinya tu menambahkan lagi hujahnya. Begini, bang, kita ni mesti berani bersaingan bang dengan warung sebelah. Kita bersaing dengan cara yang sihat. Tapi Ramli tidak menghiraukan nasihat isterinya itu. Sebab apa sikap negatif Ramli ni tidak sungguh menebal di benaknya, sungguh menebal di kepalanya. Dia berfikiran kuno. Ramli ni masih berfikiran kuno. Dia tidak maju langsung. Menurut kata Ramli, warungnya tiada pelanggan kerana disihir oleh warung-warung yang bersaing dengannya. Pelanggan-pelanggan nampak warung kita ni gelap, malap, macam tak suka. Jadi warung ni kena sihir. Itulah yang selalu diucapkan Ramli pada isterinya. Kesian Ramli ya. Ramli masih berfikiran kuno. Saudara yang dihormati sekalian, sudah 3 bulan isteri Ramli meninggalkannya kerana tak tahan dengan sikap Ramli. Suasana semakin muram, Ramli semakin tidak bersemangat. Suara hatinya bertanya-tanya, mengapakah aku begini? Apa yang harus aku lakukan? Patutkah aku pergi memujuk isteriku kembali ke rumah? Kemudian dia berfikir balik, oh tidak, aku tidak akan pergi memujuknya. Dia yang tinggalkan rumah, bukan aku yang menghalaunya. Itulah suara ego Ramli bermain-main di kepalanya. Dia memang seorang yang ego. Ramli buka dompetnya, dia buka pelan-pelan dompetnya, dia tengok duitnya tinggal RM111 saja.
nasi dan lauk semalam masih ada tersimpan dalam peti sejuk. Terasa lapar juga. Terasa lapar juga ya perutnya kerana sehari semalam tidak menjamah makanan. Masa dia nak ke dapur, nak memanaskan makanannya, tiba-tiba dia terdengar daun pintunya diketuk orang. Wajah Ramli berubah bila dia terdengar pintunya diketuk. Sangkaannya isterinya sudah pulang tanpa dia pergi memujuknya. Tunggu sekejap, tunggu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alangkah terkejutnya Ramli. Disangkanya isterinya sudah pulang. Tapi ada lembaga yang berdiri di depannya seorang tua yang sudah lusuh dan letih, berjubah putih, berlumuran dengan tanah liat. Siapa pakcik ni? Saya tak pernah berjumpa dengan pakcik. Siapa pakcik ni? Boleh kamu kasih pakcik masuk sekejap? Pakcik nak duduk. Boleh. Duduk pakcik. Ramli merenung ke wajah orang tua itu dengan rasa penuh kehairanan. Lalu Ramli bertanya, pakcik ni dari mana? Ini sekarang dah pukul 2 pagi pakcik. Kenapa pakcik merayau malam-malam begini? Pakcik nak minta makan. Pakcik dah lama tak makan. Lama pakcik tak makan. Pakcik nak makan. Baik. Boleh pakcik. Pakcik duduk ya. Saya panaskan makanan. Kebetulan saya pun belum makan lagi. Kita makan sama-sama ya. Ya pakcik. Orang tua itu makanlah bersama Ramli. Ramli sungguh kehairanan melihatkan wajah orang tua itu. Pakaian dia sudah lusuh, berjubah putih tapi kotor dengan tanah liat. Seperti dah lama tak mandi tapi tidak berbau. Wajahnya bersinar. Ya, walaupun sudah tua, kerepot, sudah berkedut, ya. Matanya memancar, cahaya matanya memancar sekali. Sejuk dan damai sekali dirasakan oleh Ramli. Sebelum makan, dia membaca bismillah 3 kali. Selawat 3 kali. Baru dia makan. Yang anehnya dia kata dia sudah lama tak makan. Tapi dia makan sikit saja. Selepas makan, dia tak minum. Dan tangannya tidak dicuci. Dia hanya sapukan di mukanya saja. Pelik sungguh lagak orang tua ini. Langsung dia merenung Ramli. Sambil bercerita tentang kisah hidup Ramli. Ramli terperanjat dan kehairanan macam mana orang tua ini tahu tentang kisah hidupnya. Daripada mula sampai ke akhir. Sungguh ajaib. Siapakah orang tua ini sebenarnya? Adakah dia ni jin ke? Ataupun jin Islam?
Masya Allah. Selepas itu, dia meminta bantuan lagi. Ramli mendengarnya kerana dia cakap terlalu perlahan dan terputus-putus. Maklumlah orang tua. Begini dia bersuara. Pak Haji nak minta tolong lagi sekali. Pak Haji nak minta duit 111 ringgit. Boleh tak tolong Pak Haji? Ramli terkejut dengan permintaan orang tua itu. Kerana dalam dompet duitnya memang ada 111 ringgit. Itulah yang diminta oleh orang tua itu. Tapi tak apa. Ramli serahkan kepada Allah. Bertawakal kepada Allah. Diserahkan semua duit itu. Tanpa memikirkan esok lusa dia nak makan apa. Diserahkan saja. Kerana kemunculan orang tua itu dalam rumahnya, dia merasa fikirannya tenang dan damai sekali. Sudah setengah jam orang tua ni berada di rumah Ramli. Ramli rasa bahagia menerima tamu yang aneh ini. Orang tua itu tidak banyak bicara. Tapi bicaranya sepatah dua saja. Kalimat yang diucapkan semuanya bernas, berisi. Seperti mengeluarkan butiran mutiara dari mulutnya. Mendalam sekali maksud yang tersirat. Bahawa bahasa yang disampaikan bahasa yang terkandung dalam kitab suci. Di antara kata-kata orang tua itu, dalam rezeki kita ada rezeki orang lain di sekeliling kita. Jangan mudah rasa bahagia bila kita sudah berada di kemuncak. Hulurkan tangga untuk mereka supaya mereka menaiki tangga itu lebih mudah untuk mendaki gunung. Lebih mudah dari kita. Ikhlaskan saja. Orang tua itu menyambung lagi kata-kata hikmatnya. Katanya, kalau belayar di kapal yang besar, di kapal yang mewah, menjenguk-jenguklah kawan-kawan yang sedang di lambung ombak kerana mereka menaiki sampan yang kecil, yang kurang sempurna. Orang tua itu menghadiahkan Quran buruk yang dibalut dengan kain putih yang sudah berlumuran dengan tanah liat. Isi Al-Quran itu sudah lusuh terkoyak di sana sini. Nasihat orang tua itu, bacalah surah Wal-Aqiyah 1 kali. Bila sampai ayat 74, 75 dan maaf, Bunda ulang lagi sekali ya. Menurut kata orang tua itu, baca surah Al-Aqiyah 1 kali sahaja. Bila sampai ke ayat 74, 95 dan 96, ulangi sampai sepuas-puasnya. Jangan dikira. Itulah yang disampaikan oleh orang tua itu pada Ramli. Kemudian mohon hajatnya dengan satu nafas. Selepas itu ucapkan, Ya Allah, Ya Mujib. Jangan dikira juga. Selawat apa saja, semua selawat bagus. Ditutupi dengan zikir Ya Rahman Ya Rahim. Jangan dikira juga. Berzikirlah sampai ke waktu fajar. Sungguh indah kalau diteruskan sehingga ke waktu fajar menjelang. Ya. Selepas salat malam, orang tua itu pulang. Beliau meninggalkan alamat rumah tempat kediamannya. Alamat yang dituliskan oleh orang tua itu agak aneh dan pelik. Tidak pernah
dia mengetahuinya sebelumnya. Selepas 3 hari orang tua itu berlalu, Ramli terdengar orang tua itu mengetuk pintu dan terdengar suaranya. Waktu yang sama juga pukul 2 pagi. Lalu Ramli membuka pintu. Tapi dilihatnya tiada siapa di luar pintu. Hanya suara saja. Kemudian Ramli tutup pintu itu dengan perlahan. Alangkah terkejutnya. Dilihat di atas meja ada beberapa wang. Ramli datang ke meja itu lalu mengiranya. Wang yang berada di atas meja itu berjumlah RM111. Wang yang sama yang pernah Ramli sedekahkan kepada orang tua itu tempoh hari. Selepas 3 minggu kemudiannya, hidup Ramli berubah sekali. Isterinya kembali semula ke rumahnya. Warung Ramli sudah tidak sepi lagi. Kini warungnya sudah berwarna-warni. Isteri Ramli penuh semangat menjalankan perniagaannya seperti biasa. Begitu cepat perubahannya berlaku. Ramli terasa dirinya terhutang budi pula pada orang tua yang aneh dan ganjil itu. Di hujung minggu, Ramli dan isterinya mencari rumah orang tua itu untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingganya itu. Mereka menaiki kereta. Perjalanan memakan masa 45 minit. Agak jauh juga. Bila sudah sampai ke tempat yang dituju, mereka dapati tiada sebuah rumah pun ada di kawasan tersebut. Dikelilingi oleh hutan-hutan belukar. Lalu Ramli mendekati sekumpulan orang yang sedang membaca surah Yasin dan tahlil di kawasan pusara. Ramli tunjukkan alamat yang ditulis oleh orang tua itu tempoh hari. Menurut kata sekumpulan orang yang sedang membaca surah Yasin itu, betul. Ini betul alamat dia. Awak cari ini betul. Tapi ini bukan alamat rumah. Ini alamat tanah perkuburan. Ini pusara dia. Inilah pusara dia. Orang tua ni dah meninggal. Dah meninggal lama sekali. Nama dia Ramli. Dia meninggal kat dalam masjid ketika dia sujud. Awak tak salah. Ini memang betul. Alangkah terkejutnya Ramli. Ramli berpandangan dengan isterinya sambil membeliakkan biji matanya. Sungguh-sungguh dia tidak tersangka arwah. Rupanya orang tua yang datang kat rumah itu sudah menjadi arwah. Masya Allah, astagfirullahalazim. Masya Allah, bermimpikah aku ni? Astagfirullahalazim. Tapi aku bersyukur, ya Allah. Aku sungguh bersyukur, ya Allah. Semoga kisah ini menjadi renungan kita bersama ya. Tidak ada apa yang mustahil kalau Tuhan sudah mengizinkannya ya. Kita ni manusia lemah, tidak sempurna. Hanya setakat ini dulu cerita Bonda. Salam kemakmuran untuk anda semua. Salam kelimpahan untuk anda yang menonton video Bonda. Terima kasih banyak. Love you.